Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, salam bersih dan sejahtera, salam adat pati. Bersama kita dalam program Semang Santai Pustakaan dengan semua museum dan luar Johor. Jadi saya ingin memperkenalkan satu individu, satu sahabat yang cukup hebat dan dia anggap sebagai tokoh pantun Wak Johor, iaitu Yang Mulia Datuk Raja Balang Hamzah bin Limin. Selamat petang, Datuk. Ya, selamat. Sihat, Datuk? Alhamdulillah, sehat. Berapa lama daripada Johor ke sini tadi? Biasa ada singgah kerja, dalam 45 minit. Okay. Jadi sebenarnya, Datuk, program ni adalah program keilmuan khusus yang diwacanakan oleh pihak Perpustakaan Negeri Sembilan. Jadi kali ini saya dah bincang dengan pihak Perpustakaan supaya memilih satu luar, dan dalam luar tu ada ilmu apa yang kita jungkir, dan setelah saya menunjuk pada balai dan timbullah nama Datuk. Dan bila timbul Datuk, tak lainlah pantun. Kita telah kenal, telah bersama lama, sama kita ke Minangkabau, ke luar Johor, masuk ke kampung-kampung, dan bila saya jumpa Datuk, saya ingat pantun. Bila nak buat dan Datuk, pantun dulu keluar. Jadi untuk lebih lanjut, siapa ni Datuk? Siapa Datuk sebenarnya? Jadi kalau saya kenalkan, tak dapat, mungkin tak mendarat. Dia elok Datuk kenalkan, kalau boleh Datuk buat pantun. Pantun nambah-nambah pun tak apa. Yang penting Datuk cerita hal ehwal Datuk, latar belakang Datuk sikit, dan macam mana Datuk tu boleh terjebak dengan pantun Wak Johor. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Bagi berlima mengalihkan dapat jenah jual di pekan. Kehadiran bersama dialu-alukan, kecil tapak tangan biru ditadahkan. Pukul rebab, pukul rebana, dan mana dipukul irama seni. Ada sebab, ada kerana mata berkumpul kita di sini. Wah, hebat tu. Terus tu. Saya nak balas tak? Ada. Pergi ke pekan membeli selasih, peniaga riang bersopan santun. Saya ucapkan ribuan terima kasih diberi ruang melapas pantun. Hari Sabtu pergi Melaka, rakan sebaya pergi sendiri. Sebelum pintu pantun dibuka, izinkan saya perkenalkan diri. Pergi seberang memungut pegaga di bawah kundang rumpunnya padat. Saya seorang datuk lembaga, luak Johor berundang, luak beradat. Pohon durama akan menjala, burung belatuk di dahan belulang. Kecil bernama besar bergolak, gelarannya Datuk Raja Balang. Berdahan rendah di pokok mangga di tepi pintu sebelah jalan. Saya sudah berumah tangga, isteri 1, anaknya 9. Banyak tu, ramai tu. Anaknya 9. Boleh tahan. Ada peluang tambah tak? Kalau bagi signal ada. Senyum pulung melipat kain belacu barisan lama. 1 belum 8 dah kahwin, sekarang cucu 25. Jalan lawan tinggi mendaki, berhenti sarapan di hentian tumpuan. Seorang perempuan, 8 lelaki, nombor 8 anak perempuan. Terima kasih, Datuk. Datuk, saya nak tanya sikit, Datuk. Berkaitan dengan masih lagi latar belakang tu. Ni gelaran adat ni Yang Mulia Datuk Raja Balang. Ya, betul. Jadi ni Datuk satu karo, Raja satu karo, Balang pun satu karo. Ya. Jadi dapat sedikit tak Datuk cerita ni asas itu macam mana? Gelaran ni ada tak kayak luak-luak lain? Sebenarnya kalau ditinjau di segi gelaran, saya pun pernah bertanya di Minangkabau.
asal dia Datuk Raja Belak. Mana saya kau rimau lah. Mungkin garang lah bila. Tapi saya ni kurang garang. Saya pun nampak masih takut lagi lah. Baik. Dia berdua balik tu. Raja Belak. Jadi suku Raja Belak lah. Sampai sini suku Raja Belak. Jadi kalau di Johor, dia bertaraf dia Datuk Lembaga Tiang Balai. Mana yang terkenal Lembaga Tiang Balai Datuk Raja Balang. Yang lain itu ada 3 lagi. Datuk Andika, Datuk Baginda Raja dan Datuk Raja Senaga. Itu 4. Okey, maksud tu. Segi Datuk Raja Balak ni, apakah dia punya, kalau menyandang pusaka Datuk Raja Balak, syarat dia mesti pandai pantun? Yang sebenarnya tak ada lah. Tak ada ya? Tapi yang dulu-dulu tu mungkin tak nampak dia tu. Saya selalu bila dah menyandang pusaka adat ni. Jadi jangan secara sendiri dapatlah satu ilham ingin nak berpantun, dan bila saya menulis kalau ni ada pula yang minat. Dan saya pun tak berhentilah. Kalau ada masa lapang, terutama waktu tengah malam pukul 12 kata tu, bila saya dah tidur tu, saya orang sorang-sorang pegang pen dari atas, saya mau pantun. Kurang-kurang kalau satu malam boleh jadi ada yang 7-8 rangkap pantun saya kira. Oh, ni lebih pada minat tu kan? Ya, minat. Minat, betul. Sedap nampak pun Datuk ada ilmu situ tu. Nanti tak apa tu, nanti saya ada pertanyaan yang aku kan lebih khusus tu. Tapi saya nampak tu kira cabaran lepas ni, siapa yang menyang gelaran yang Datuk Raja Balak ni, kalau tak pandai pantun tu, begitu tak tahu pantun dia ni main atau jauh pandai. Jadi apa agak tu tu peran usul-usul yang dibuat supaya bono ni menjadi amalan khususnya kalau Johor tu. Pasal pantun ni dah sinonim. Daripada dalam parti ni disebut bahasa parti ni pepatah, perbilangan, terombo, gurindam. Ni satu lagi tu keunikan dah berpantun. Dah mula dulu jauh berpindan, lepas cak Datuk Raja Balang mesti pada pantun. Jadi apa agak tu yang usul yang telah dijalankan supaya bono berterusan? Saya selaku penyandang pusaka adat luar Johor, bila satu isadat berlaku di Balai Undang Lain Johor, saya pun disabdakan oleh Kebakar Sentan dia menjadi pengacara majlis. Dalam pada itu, jadi saya pun lontarkanlah beberapa rangkap pantun di pembukaan di samping petata politik dan perbilangan adat. Jadi oleh kerana itu Kebakar Sentan dia Datuk Luar Johor bersabdakan saya. Jadi saya pun bersabdalah, ada istiadat di luar Johor, ada badan Muqaddim ke menghantar ke Ramaian yang berlaku di Balai Mengadap luar Johor, saya disabdakan jadi pengacara majlis. Dia selalu menyahutlah, kita ni kadang-kadang ibarat pelampung pergi Kota Weh, pelampung mesti ikut cakap taweh. Okey, terima kasih tu. Jadi terima kasihlah kepada Kementerian Undang buat Johor pasal keprihatinan, kepekaan dalam melestarikan, memperkasakan bahasa, khususnya pantun ni dapat diterjemahkan melalui kearifan Datuk itu sendiri pantun. Dan saya akui lah, selama saya dan Datuk memang kalau nak ngetik, bagi pantun dulu. Apa pun dia pantun. Tengah malam pun berpantun. Masih. Datuk, saya nak tanya satu tu. Dari segi kearifan Datuk berpantun ni, ya. Jadi Datuk cakap dia minat, ya. Dia minat tak cukup tau, ya. Dia mesti ada sesuatu yang mendorong Datuk menyebabkan apa? Yalah, Datuk dulu kerja di pejabat daerah yang Datuk maklumkan tadi. Ya. Jadi tak berpantun masa tu. Tapi selepas Datuk menyerah pesako ni, timbul pandai pantun. Ada kaitan dengan sako tak? Amanah betul dia. Datang daripada kata orang Jawa tu, sono itu dah datang tu. Tu tolong tu share sikit tu. Kalau dikaji daripada segi keturunan keluarga, ayah saya pun tak ada kaki berpantun. Keluarga saya pun tak ada. Tetapi waktu sekolah rendah dulu, pada darjah 5, darjah 6, saya ada melibatkan diri di segi pembacaan sajak macam tu, dan ada sains. Tetapi tidak ada berpantun. Tapi setelah saya menyandang pusaka Datuk Adat,
Jadi datang pula ilham di samping kebilangan adat, bertatah petitif, dan saya pula terbuka minat berpantun. Jadi bila saya duduk, ya, kalau terpandang sebuah satu batang libaran burung terbang, saya datang ilham. Menjadi burung itu pembayang masuk. Jadi saya pun mengenal pantun. Jadi Datuk, apa Semua pandang, apa pun dikeling ya, Ya. Datuk boleh jadikan tulakan pantun. Pembayang masuk. Pembayang nanti masuk. betul. Jadi Datuk, cuba tambah sikit dari segi maksud ni, pembayang. Datuk tadi dah maklumkan ya, dalam bincang-bincang kita di balai, di luar ada orang cakap tu tuntan, doaan belakang tu semua tu kan. Macam mana tu? Bagi saya, Dekat ilmuwan cara bagi nyanyi tu. saya, memanglah kalau di ujung tu, kalau yang pertama tu kan barisan pertama, kalau kan yang ketiga tu kan, kalau baris kedua tu, baris yang kataan kedua tu pergi ke nuka, kalau dia tetap mesti apa peringkat yang kedua dia. Ya, kedua. Satu dengan Ya. pembayang. Jadi ujung tu memang sama. Ujung yang 153, yang 2 dan 4. Itu biasalah. Orang pantun pakerat pun macam tu. Oh, tak semua boleh. Kali kalau tun tu lain, jadi macam janggal bunyi lah. Kalau ni kan, ni apa bila pun pula. Ada lain. Jadi saya tak pandai tu. Saya singkat daun lebih buah. Itu. Boleh terus, silakan tu, silakan. Jadi untuk belum lagi nak pilih. Belum, banyak lagi. Oh, ada lagi. Saya baca terus ya. Minta maaf Datuk. Silakan terus mengenangkan Datuk Luak Johor yang menyangkut kepimpinan adat seni semua ada pantun ya. Silakan Datuk. Terima kasih. Gulai sardin rendang maman, tidak terkata rasa enaknya. Datuk Rades Samsudin, orang budiman, riang serta peramah orangnya. Terima kasih Datuk. Petik kundang di tepi ladang, di tepi kolam ditanam petola. Tuan pandang, saya pandang, hendak bersalam dilarang pula. Pokok delima sebelah kelapa, tanah seberang ditanam petola. Sudah lama kita tak jumpa sekarang berpantun pula. Tanah diuntuk ditanam koko, 5 purut di tepi paya. Terima kasih Datuk dan Ibu Soko sudi turut menemankan saya. Gulai jenahak samal udang dipotong seiris 5 purut. Suku berhak menyenang undang, bidono waris 2 perut. Makan seiris merasa dodol, ais cerek usah dikeruh. Bidono waris Luak Johor, pagut darik dan pagut baruh. Makan kerang habis separuh, duduk bersela sebelah cerek. Undang sekarang perut baruh, bakalnya pula pagut didarik. Dari Bacuk ke Pasir Mas, mencari lada sebungkus dodol. Dahulunya Datuk Baginda Tan Mas, ini Datuk Baginda Luak Johor. Hari cuti di Sabak Benam, bersama Biras membawa dodol. Undang mati, undang menanam, menjadi teras adat di Johor. Habis tebu di lengan kerbau, tebang umut sebelah kundang. Sungai ujung Jelebu, Johor Remau, ini disebut Luak Berundang. Pergi ke hulu memetik delima, temu lawak tumbuh terlindung. Luak berpenghulu ada 5, disebut luak tanah mengandung. Saya mentari pancar bersinar, berjalan ke pekan terasa letih. Bermula dari adat benar, sekarang diamalkan adat perpeti. Air jenis sungai berbelok, cendawan tiram dituai subuh. Mata boneh dikira elok, jika disiram, ianya tumbuh. Tempat rata mengait pinang, jatuh ke tanah,
sabut terkoyak. Adat kita sedikit keminang, bentuk rumah mengikut siap. Sudut di balai panjang tidak disangka berisi padat. Tanah sesudut, sawah sejanjang, warisan pusaka di tanah adat. Bandar kudat jadi tumpuan, berjalan kaki mencari pegaga. Tanah adat milik perempuan, waris lelaki sebagai penjaga. Buah pinang jatuh tercampak, isinya padat tidak diduga. Merisik bertunang kerja buah pak, tanah adat urusan lembaga. Memburu napuh di ladang gadis, nongoh kaki mudik kepala. Duduk selimpuh si anak gadis, orang lelaki duduk berselong. Jangan diusik seberkas kapur, terpalit di dinding serba-serbi. Jika berbisik di sudut dapur, bila berunding di sudut serami. Tumpun belai akal melilit, akal ada rendah terpijak. Sirih sehelai tinggal diselit, sebagai tanda sudah diajak. Okey, terima kasih. Teruskan, ada lagi, teruskan. Bunga melur di tempur sabut, harum baunya tidak terkata. Bujam di hulu harap disambut, sebelum saya membuka kata. Ini nak meminang. Ya. Itu bau meminang. Ini nak pergi meminang. Sonon itu, sudah terus. Pokok pepaya jangan dipanjat, batangnya licin jatuh ke tasik. Hajat saya datang saya membawa hajat, membawa cincin untuk mengisi. Di tepi tasik pokok delima, buah pala di celah pinang. Cincin mengisi telah diterima, inilah pula cincin meminang. Pokok peria di selaput jerami, batang pinang di celah delima. Semua gembira di hati kami, cincin meminang telah diterima. Ini menunggu orang. Pungut pinang di sebelah belangkan, bersama berangan bawa ke pekan. Lumbungan meminang dialu-alukan, kecil tamak tangan biru ditadahkan. Pokok pauh 8 batang, sepohon lada akan memanjat. Dari jauh tuan datang, tentulah ada membawa hajat. Ikan bersisik sedap rasanya, dapat haruan di air tenang. Yang diisik belum berpunya, bolehlah tuan datang meminang. Ikan sardin berisi padat, sujuk beku rasanya kurang. Majlis berkadin mengikut adat, nikah sesepuh memang dilarang. Burung jelatik meniti batang, terbang juga di pohon selasih. Wajah cantik bersuara lantang, bahasa dijaga memerenam kasih. Gelang emas di tangan kiri, dibeli dari kedai Melayu. Rasa cemas menghitung hari, hilang seri untuk Melayu. Nior gading belum berbuah, tanam sederet di tepi kolam. Duduk bersanding, tunduk ke bawah, senyum meleret bila bersalam. Waktu senja menempuh titi, bila menoleh nampak seberang. Nampak manja baik hati, sehingga boleh terpikat orang. Teluk Kemang kurang pengunjung, tidak seperti waktu selalu. Makan lemang duduk di anjung, bersama roti kuih bahlu. Gulai udang campur rebung, sambal tumis bersama kerang. Mata terpandang, fikiran melambung, hujan gerimis di bulan terang. Tapai diperam 2 malam, cukup manis terbuka selera. Hati geram di malam kelam, senyum sinis nampak ketara. Nior gading
Di tepi halaman, Sidih memanjat di celah pegagal. Bersandar di dinding, teringat teman, terhalang hajat kerana keluarga. Pergi malam memetik lada, singgah melokai membeli cukur. COVID-19 masih ada, eloklah dipakai pelitup muka. Jatuh melata buah kelapa, di bawah rambutan menimpa pegagal. Penjarakan sosial harus dijaga. Jaga kesihatan termasuk keluarga. Anak itik di bawah rambutan bersama sikap tinggal 5. Wajah cantik jadi sebutan, pakai makeup cantik tak lama. Ambil palas di pinggir kebun, buat ketupat kehendak selera. Duduk beralas menitis embun, semoga dapat mereda gelora. Ikan haruan di dalam kolam, semilang salai dibuat gulai. Ingatkan tuan di malam kelam, jiwa terkulai lemah gemalai. Memasang luka di waktu petang, ditengok pada menjelang pagi. Mengatur langkah berundur pantang, sentiasa waspada di setiap segi. Hari Sabtu pergi cerating, balik singgah di Pasar Payang. Duduk di pintu memegang gunting, bila disergah disebut sayang. Ramai tak faham tu. Ramai tak faham. Ni orang latah. Ya. Ayam katik berbulu lentik, debannya serata sama kandang. Di sini cantik, di sini cantik, ramang mata bila dipandang. Pergi seberang ke rumah Nabil, jalan rumahnya menempuh tasik. Kepunyaan orang jangan diambil, sudah berpunya jangan diisi. Kacau dodol kancah diisi, disensing lengan sambil melamai. Apam johol kuih tradisi, dibungkus dengan sidaun ramai. Meraut lidi di waktu pagi, petang sedikit memetik lada. Sawah padi tiada lagi, getah sawit saja yang ada. Betul. Pisang sederet di tepi pagar, nyor gading di depan rumah. Senyum meleret di pagi segar, kalau berunding biarlah berhemat. Rebus bayam tidak berbaki, dihirup kuah terangkat bahu. Tuah ayam nampak di kaki, manusia bertuah siapalah tahu. Rumpun keladi di tepi perigi, ditabur dedak sabut berkeping. Sawah padi tiada lagi, ramai tidak mengenal omping. Betul. Sudaki pun tak kenal. Omping tak kenal. Ada pertanyaan. Ya. Buah petik di atas meja, diambil pisau dibelah 2. Paras cantik jelengan manja, takut sasau ditinjau 2. Sambal udang campur petai, umbut enau dimasak lemak. Sejuk memandang merenung pantai, mata berpinau terkena emak. Jangan dilurut buluh terbelah, kelak nanti luka di jari. Hendak diturut serba salah, risau di hati merendah diri, meresah diri. Goreng kangkung udang kering, berulang pula pria katak. Muka cengkung sambil berbaring, alas kepala sekeping kotak. Belimbing buluh berbuah lebat, digulai bersama telur itik. Hati luluh menunggu sahabat, terlalu lama peluh menitik. Jalan berturap sampai seberang, dahan kepayang ditepa cempedak. Apalah diharap kepada orang, entahkan sayang, entahkan tidak.
dapat belut kulit tersiat, baik untuk kesihatan diri. Madu kelulut penuh khasiat, penawar batuk muka berseri. Orang daik pulang ke daik, berhenti rehat di tengah hari. Buat baik dibalas baik, berniat jahat tanggunglah sendiri. Sunyi sepi senja di amang, duduk bersembang hingga terleka. Sesen ke tepi di Pulau Sebang, Pulau Sebang di negeri Melaka. Melaka punya dengan di sembilan. Nior gading di sudut halaman, buahnya lebat sebelah delima. Dalam berunding adalah pedoman, keputusan dibuat, kenalah diterima. Durian Belanda sedang berkutik di tepi halaman sebelah pepaya. Gaya ada, paras pun cantik, menjadi idaman rakan sebaya. Gulai pisang dalam loyang untuk hidangan makan malam. Jiwa gersang pikiran melayang, mengimau kenangan di masa silam. Lembu meragut di tengah padang, kerbau berkubang di dalam paya. Sakit sengugut badan radang, bulan mengamang tidak bermayung. Sengugut. Elok belajar mengenyam ketupat, supaya jangan diejek jiran. Barang dikerja tidak dapat, dalam kendongan jatuh bercicir. Sehari suntuk di kampung Siman, mengacau dodol di rumah mentua. Masjid Datuk undang kamat, di luar Johor masjid tertua. Samal masak daun kayu, degau tempoyak terasa enak. Lorong sesak bertiup bayu, seluar tempoyak tersangkut onak. Ini masuk hutan. Bersama Cik Bakar pergi ke Johor, minum petang roti sardin. Anyam tika selepas Zuhur, tika dibentang di hari berkodin. Panjang betul ya? Ada. Teruskan. Ayam denak mengirai kepak, jatuh bulunya ditiup angin. Suara lunak, wajah tak nampak gayanya harapan dingin. Minum selasih menjelang petang, sejuk badan tidak terkata. Hati kasih eloklah ditatang, sama sepadan dipandang mata. Pergi ke ladang pukul 4, kupu-kupu terbang menerpa. Buah kundang bolehlah dia dapat, buah copu susah nak jumpa. Tak ada buah copu. Kita baca tu, ambil sedikit masuk. Saya baca komen-komen jatuh. Pasal dia dah mula bertanya ni. Ni ada orang bagi pantun tu. Boleh balik ni. Pagi-pagi poi motong. Masih tarik dulu nampak langit dah gelap. Kalau lambe kating susu gota, alamat dapur potang ni tak berasap. Lain bunyi. Lain bunyi tu agak dia dengan pantun ni dia tak motong ni. Tarik dulu ni agak Johor ni. Tapi si dulu ni yang Ramli. Tanya Tuan Sarip dulu. Jadi ada seperti itu pertanyaan ni, ada tak pantun itu? Yang depan kita ni. Tepak ke bujam ke semua ini tu. Boleh tinjau. Boleh tinjau. Dari segi ada pinangan ada tu. Pantun tu tak lengkap ada pantun itu Okey tu. Jadi untuk makluman penonton jadi kita minta juga like FB Setakat NSDID juga yang upload video, dan saya rasa Johor pun dah ada dia punya FB dia kan, dan orang Johor sekarang sedang menonton ni. Untuk makluman apa yang Datuk sebut tadi tu nanti menggambarkan keseluruhan undang luar Johor atau Johor. Apa yang saya nampak tadi tentang kepimpinan, ada tentang agama, ada tentang orang asli, ada tentang makanan, ada juga tentang nasihat, ada juga tentang semasa kita COVID. Jadi kalau Datuk kita ni terus ada parti Johor tu dah lengkap, tapi di situ dah bentuk pantun. Jadi siapa yang faham
dia akan dapat, ya, dia akan dapat. Kalau tak faham, tak apa, ulang-ulang balik video dia. Jadi saya minta ada lagi tu. Teruskan. Ya. Boleh ya? Ya, teruskan. Patah tumbuh hilang berganti. Jangan lama tinggal seorang. Sakit sembuh terubat di hati. Wajah menjelma di bulan terang. Kebun keladi ditanam pegaga, bagai tersemai tumbuh melata. Menabur budi ditengoklah juga, janganlah sampai tidak berhati. Kundang berbunga nampaknya lebat, bila berbuah tidaklah banyak. Terpikat padanya susah diubat, keluh kesah tidur pun tak nyenyak. Berbaju merah ke tasik cini, menyusup rasa angin mendayu. Teringat sejarah sebelum ini, sebelum Malaysia di tanah Melayu. Sebab itu saya tengok soalan tu jatuh terus ke mata. Cekodok bilis di atas meja, nemakan bersama sama tumis. Dalam majlis senyum bersahaja, direnung lama di hari Khamis. Asam keping, asam gelugur, bahan penting rendang maman. Ada di samping tidak bertegur, ibarat ranting jatuh di laman. Teluk Kemang dahulunya sunyi, sekarang kembali ramai berkelah. Makan lemang sambil menyanyi, tidak peduli jiran sebelah. Ikan seluang mudik ke hulu, sebarau pula mengapung diri. Kenapalah diulang perangai dahulu, mencari bala jalan berdiri. Dari Batu Kiki ke Kampung Talang, singgah sekejap di Kuala Pilah. Mohon restu di sisih malam, doa mustajab ketentun Allah. Tu dari segi pantun untuk agama. Ya. Teruskan. Bunga kemboja di sebelah berangan, jatuh di kolam terpulai layu. Merangkaklah senyum menutup pandangan, hati di dalam merintih sayu. Pergi ke hutan mencari rotan, rotan memanjat nibung berduri. Senyum spontan, manis kelihatan, menyimpan hajat dalam sanubari. Batang jering tumbang di pagar, buahnya belum boleh dipetik. Jalan jika sering bercakap bergegar, senyum pulung jadi tak cantik. Sambal udang campur petai, gulai telur bersama bacang. Mata terpandang duduk bersantai, berbaju jalur tersenyum kami. Buluh perindu alunan mendayu, bunyi nyaring di tiup angin. Terasa rindu di ambang sayu, tidur berbaring terasa dingin. Dan sena menimpa pinang, batang cempedak dibuat titi. Tidur lena tetap terkenang, masa kan tidak tersemat di hati. Dari Tampin ke Alu Gajah, singgah makan di asam pedas. Penuh yakin boleh berhujah, beranikan diri naik ke pentas. Cempedak sekah jatuh di halaman, buahnya gugur masih muda. Amalan sedekah menguat iman, tegur menegur eloklah. Lebah bersarang di dahan mengkudu, setelah bermadu diturunkan sarang. Di bulan terang duduk terseduh, menumpang dagu termenung seorang. Duri semalu di bawah tiku, akar berduri melilit batang. Rasa pilu mengenang bansaku, apakan jadilah di masa akan datang. Lepas zuhur terdengar yang-yang, dia rendah terbang merayau. Di waktu tidur terbayang-bayang, rasanya sudah petandang ke riau.
Riau tak edit. Pohon selasih di tepi Kantan, rumpun kesum di tepi di pagar berduri. Sekalung kasih kepada dua jabatan, pihak muzium dan perpustakaan negeri. Jangan ditarik buruh terbelah. Jika ditarik luka di jari. Yang baik datang daripada Allah. Terdapat kelemahan diri sendiri. Pasang pelita menjelang malam, pergi ke dusun gelap gelita. Akhir kata menutup kalam. Jari disusun, kemaafan dipinta. Jalan berbelok ke padang lalang. Ada orang pakai bikini. Yang elok bawalah pulang. Mana yang kurang tinggalkan di sini. Menunggang kuda di kandang kijang. Lalu unta badannya tinggi. Jikalah ada berumur panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Itu sudah. Okey. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih untuk pantun. Ya. Ada soalan-soalan lagi ni. Ya. Ada komen yang meletup ya. Jadi saya tengok banyak komen ya. Banyak komen yang bukan komen, cadangan dan pandangan ya. Jadi saya sebagai moderator ni dah mati akal nanya ni. Saya dah dikituan semua. Saya dah terkopil ni. Ya. Dah terkopil dah. Kemudian orang nak jawab apa ramai kat sini. Jadi tu apa yang Datuk sebut ni menggambarkan luak Johor, menggambarkan adat, warisan, seni, budaya dan kepimpinan segala tentang Johor. Ada untuk generasi tua, pemimpin adat, pemimpin moden, Datuk kita tentang alam, itu tentang kita udara semualah. Jadi kalau didongeng betul-betul, orang akan faham ini dia luak Johor, ini dia kepimpinan, ini dia segala sebelah terhadap parti ini ada dalam pantun. Ini bonda baru Datuk. Ya. Bonda baru dikeluarkan, disampaikan pada masyarakat dalam bentuk pantun. Sebelum terombok, ada wacana. Pagi tadi ada panca lagu luak, satu luak kecil. Ini penyampaian ilmu luak Johor melalui pantun. Jadi ada pandangan tu daripada ni Puan Jamilah Kati, ni pengarah kita ni, pengarah pustakaan ya. Dia tandur dah duduk dah tu. Tandur duduk dah tu. Banyak duit dia tu. Ya, jadi terus lulus sehingga ni. Pantun tersebut sangat indah ya. Macam ni sebut ni. Pantun tersebut sangatlah indah. Sesuai untuk didokumentkan dan diterbitkan dalam bentuk buku. Untuk rujukan akan datang. Penting untuk jangka datang. Itu dibagi ompek 10,000 tu rasa tu. Iaitu cadangan ni ada tak cadangan untuk dibukukan? Apa orang untuk apa pandang tak mulia itu? Ya. Saya pada pendapat saya eloklah kalau ada mana-mana pihak yang sudi meminang pantun saya ni, saya bersedia memberilah. Kita orang kalau sudi menerima bisikkan pinangan di mana-mana untuk pantun, bukan pinangan anak tau. Pinang pantun saya boleh, jadi saya tak ada masalah boleh menyanyi. Jadi yang sebenarnya kalau ada pihak yang terdahulu menawarkan kepada saya untuk ni, saya tak ada lah. Jadi benda tu dia dah tenggelam. Jadi kalau ada pihak muzium kakak lain perizinan, dan saya bersedia berlapang dada melepaskan pantun saya. Dah sabda balai macam tu lah kan? Macam tu. Jadi insyaAllah mungkin pihak pustakaan dan muzium bersama. Di pihak kajian negeri pun ada dana parti. Ya, kemudian di tiap penerbitan ada buat pustakaan. Ilmu ada beletuk bersama maka menjadi. Tiga ni bergabung, kata orang adat, tiga tuku sejarangan. Cantiklah tak tu. Dari segi kesamaan lah, bersama maka menjadi. Dari segi buku lah, penerbit dah ada, duit mungkin bersama dengan pustakaan, ilmu tak ada, beletuk tak jadi tu. Aku buka toba, buka kosong. Apa tu kosong perlu cipta tu. Ada itu pandang-pandang kepada kalau di Indonesia tu dia cakap pemirsa, di sini dia cakap penonton. Daripada Cik Ramzi Rahimah Ramdan tu minta buku pantun ni dah ada dah ya. Kemudian daripada Hamdan Nordin, tak baik Datuk ingatan untuk muda. Sekarang copet pelupa tu suka makan ikan ikan, kono buku dah tu.
Lepas tu hebat Datuk Azmi Aman. Ini orang-orang kita tu. Konon ada nama saya rasa dia anak Datuk tu. Sahujung bin Hamzah, binti Hamzah. Siapa nama? Hebat ayah anda juga. Siapa nama? Sekejap. Kan ayah anda yang mesti tu. Pasal anak saya ramai ni mana satu. Dah, tu topik lain tu. Dia anak saya semua pangkat N. Tapi ujung ni ada Hamzah. Hebat ayah anda. Hebat ayahku. Confirm lah tu. Cik Syahid yang tu. Tak semua anak saya berpangkat dengan N. Bangga tu. Ilmu ni tu bukan setakat dibangga dia, perlu dijariahkan dalam bentuk didokumenkan tu. Jadi tu ada satu lagi tu. Ni permintaan ni yang tak akhir yang tu ya. Minta di mana Datuk sekarang pantun secara spontan. Datuk memang mahir ni tapi hari ni bawa tak ilmu tu. Takut ketinggalan kereta. Sirih tu ada dalam poket tu. Tapi tu tolong tanya Datuk macam mana nak buat karang pantun secara spontan. Saya tahu susu kacang soya. Gua saya sama lu tu panas tu, tapi Datuk biarlah berilmu tu. Kalau dapat Datuk buat mungkin penutup kan, ya. Tolong tanyakan Datuk macam mana nak pandai karang pantun secara spontan. Itu jawab ni tu. Nak karang spontan ni apa ilmu kita main Datuk? Pertama kita nak tahu pembayang tu lah. Pembayang ya. Kalau dapat dua rangkap pembayangnya, kemudian yang bagaikan kita tadi, dua perkataan yang di rangkap pertama dan kedua nak bunyi dah sama. Dengan rangkap di ujung bunyi sama. Kalau kan, kalau ngan, kalau tu. Tu betul, tapi boleh tak saya minta Datuk share kepada pendengar semua penonton ni, Datuk ada AB kan? Bila kita AB Datuk ni pantun ya. Kan pukul 3 pagi yang keluar pantun tu. Apa AB Datuk? Saya dalam manual yang sebenarnya ada dua. Fatimah Hamzah Fatimah dengan Hamzah Fatimah. Dia Hamzah Fatimah pun saya. Kemudian Hamzah Fatimah, satu Fatimah. Nampak tu macam dua orang tu? Tak seorang tu kan? Saya nama yang sama. Oh, nama sama. Bukannya dua tu kan? Tapi ada Fatimah lain dia pun senyum betul. Senyum. Jadi kita kena santai dia, ni kena santai, ni dah pujuk-pujuk ni dia kena santai dia. Jadi masuk pun dah tak lama Datuk ya. Minit lagi. Jadi minta bila Datuk cipta ni kemudian tu. Tak ada pertanyaan tu ya. Pasal apa Datuk sebut tentang pantun ni dah mengambil kata institut undang wak Johor. Siapa yang faham bak kata patah dah ada, tahu dia tengok pandai dia buat. Bila dia faham Johor, dia dengar pantun dia faham. Ini berlaku macam bau, darik. Jadi kita faham. Kalau tak faham tu, darik pun tak faham tu, bau pun tak faham tu. Tapi siapa faham, dia pernah diamalkan ilmu, tahu tengok pandai dia buat. Dah tu cerita pantun. Pantun lebih tajam tu, tapi didawi. Ya. Kemudian dah lengkap kita Johor dalam pantun tadi. Kita nampak. Kemudian ada beberapa soalan tu. Bagaimana Datuk mendapat ilham untuk jadi pantun? Dah jawab ya. Selalunya berapa lama masa Datuk ambil untuk jadi pantun? Dah jawab. Spontan, boleh, tengah malam semua kan. Pandang rumah kan berbunga pantun ni kan. Pandang burung kan pula pantun burung. Jadi saya nak tanya satu untuk ini pengalaman saya dan Datuk. Datuk pernah tak diuji dalam pasal ni ada berkaitan dengan ilmu. Datuk pernah tak diuji dan Datuk atasi masa bila Datuk diuji tu? Biasa. Tolonglah share sikit. Biasalah. Kalau kita nak berdepan dengan khalayak ramai kan. Pertama kata bang nak mengeluarkan sesuatu percakapan kita, kita ada kadang-kadang yalah sebagai tanda kita kadang kemungkinan kita cakap kita tak keluar ke ataupun tak ada gaya bercakap kan, itu biasa. Jadi sebagai manusia kan, kita berhadapan, kita pun kata bang kalau nak kata siap sedia kan tak adalah bak kori bak lombik semua kan. Jadi kenalah siap sedia berhadapan dengan itu orang tua cakap tu. Kalau rumah tak berdinding kata bondo dalam rumah dicopot orang. Kalau rumah dinding, bondo rumah dicopot orang. Bondo dinding. Sonang dia. Sonang. Perlu jangan lapik. Kalau bangunannya ada jangan lapik masih. Kalau badannya jadi so kalau bosan mana lapik copot. Kalau pantun jadi dinding sikit. Kalau pantun? Apa dinding ni? Pantun jugalah. Jadi saya
Ya sebenarnya kalau saya berminat kalau mana-mana yang ni bukanlah kepada datuk-datuk yang sekuadron lain kan, bukan saya ni nak ajar atau bantu. Kalau mana-mana yang tu saya memang keluarkan mukadimah saya atau ngomong dia melalui pantun dalam mana-mana acara majlis yang mana tu rendah pun ada di kan. Jadi kata kebakar siang taman beliau pun ada sangka kat saya, eloklah benda-benda ni kita menyendang sekadar ada bunga-bunga sikit kita. Jadi kalau ibarat yang kita tahu ini macam ibarat sabatan pokok tidak berbunga lah. Jadi kalau berbunga baru dia berbuah gitu, kan, rambut putih macam tu lah. Jangan gondol ya. Mesti ada tu kan. Jangan nampak datuk ni datang lahat kan, tajam ilmu ni kan. Tajam lidah tu, senjata pun tak terpicu dah, tak terpicit senapang bila dapat pantun ya. InsyaAllah. Jadi ada permintaan tu, minta kepada datuk kadang pantun dia spontan, bukan sekarang. Tolong mohon datuk bagi satu pantun untuk pustakaan. Apa nak bagi ni, khususnya perpengarahan ni ya. Pengarahan dia orang berhati, dia berwasa kan, berjiwa besar kan. Bagi dia satu pantun, mungkin dibalik datuk dengan buku yang terbitan besok ni. Dan di sini pun saya nak umumkan sedikit tentang Perumahan Kajian Negeri ya, berkaitan dengan adat budaya nulisan, khususnya dana memperkasa ada tingkat yang 9 ya. Jadi untuk saya maklumkan, Kajian Negeri telah mengumumkan sebanyak RM500,000 RM500,000 untuk memperkasakan dana parti Negeri 9 pada semua luar. Kita pernah faham luar yang mandung, luar undang, Tuan Tampin, ada luar di luar naungan. Itu tidak terkecuali mendapat manfaat dan faedah dia. Kemudian di pihak museum pula, kita dana ni dikembang pada 4 organ keilmuan. Itu oleh kepimpinan, persepadanan dengan keilmuan. Kemudian ompek program utama ni, dalam dia dah ada 12 teras. Islam, kepimpinan, bahasa, seni budaya, persepadanan, cerita rakyat, kemudian ekonomi, kemudian satu lagi tentang Mediterranean dan harta pusaka. Jadi apa pun tentang benda 12 teras ni, gunakanlah dana ni yang dipakingkan oleh ayat biasa ataupun diletak di museum. Tapi duit ni sebenarnya adalah duit milik luar. Dan setiap program adat tu mesti dengan restu luar melalui undang, penghulu atau pemimpin luar yang lain yang ada beberapa gelaran lagi ya. Jadi pihak museum ya, juga pihak luar tadi yang Mak Bomak pun datang ke buat Teraci melancarkan lagu Teraci. Jadi ini tanda luar tu mengucap terima kasih kepada Kajian Negeri, dan kita mengucap banyak terima kasihlah pada Kepimpinan Kajian Negeri yang Muhammad Datuk Seri kita dalam menyiapkan dana RM5,000, dan jadi dana setiap tahun. Dan pada Jumaat lalu ada tambahan lagi beberapa ribu masuk lagi. Tapi dana ni dipinjam pada Kajian Negeri luar lah untuk dibelanjakan. Jadi tu tolong Datuk bagi satu pantun spontan Datuk untuk pustakaan kita. Kan satu lagi, sudah Datuk, dapat belum? Terus itu ya. Puan Selasih di tepi payung, akan seruntun di pagar berduri. Terima kasih menyebut saya ruang berpantun di hari ini. Ya, tengok tu, confirm Datuk pakai pantun, ahli rujukan pantun luar Johor. Sehubung dengan tu ada permintaannya, boleh tak berguru ni pada pendengar ni. Kalau ada orang nak berguru edukan pantun ni, macam pantun pula ni kan, kalau ada orang nak berguru dan Datuk macam mana anggap pantun Datuk? Macam mana tu? Oh, dia nak berguru. Ada pengeras tak? Ada syarat tertentu tak? Pengeras tu iung saja tu, iung saja. Tapi ada syarat tertentu, ada syarat tak apa. Tapi berguru ni macam mana? Nak pergi Kumar Datuk, bawa bujang, bawa panco ke, kereta Mercedes ke, boleh tu, iung saja. Tu contohnya tu ini kita guru-guru ada ya. Dia sebut berguru ni kan, biasa ya kamu menuntut ilmu apa ya? Ilmu silat lah, ilmu apa semua kan? Ilmu kebatinan tu. Ilmu ni kan? Ilmu lain tajam ilmu ni. Yang sebenarnya saya tiadalah kata orang, kalau kita tahu ni
elok dipanjangkan apa yang kita tahu. Tapi kalau ada sesiapa yang berminat, terutama anak-anak muda, Ya. saya lebih suka mandang anak muda ni pasal dia pelapis yang akan datang. Dan saya tak nak, saya pun ada pantun untuk anak muda ni. Sila untuk terus ya. Ya. Jadi saya baca 3 dulu Ya. ya. Mengenang pantun. Kita ada sikit masuk lagi ni. Jadi bikin dulu mengenang pantun. Mengenang pantun. Makan donat di rumah Cik Zaitun. Di atas meja bersama nangkuk. Datang minat mengarang pantun. Sebaik saja menyenang sakut. Itu saya. Ya. Rumpun keladi di tepi payung. Pokok zaitun di sudut halaman. Adalah menjadi harapan saya. Tidaklah pantun di dalam zaman. Terasa letih memetik nangka. Buah petola terkulai layu. Petatah petitih warisan pusaka. Pantun pula warisan Melayu. Okay, terima kasih Datuk. Terima kasih banyak. Dan dari pihak saya moderator mewakili Badan Masyarakat Awam Negeri Sembilan mengucap banyak terima kasih Datuk. Dan ada cadang daripada saya je Tuan supaya kelab adat patih di dalam luar Johor mungkin antara tema dia adalah melahirkan pemantun-pemantun muda. Pakailah dana adat patih kajian ini Datuk. Dan di pihak saya moderator juga mengucap banyak terima kasih kepada Yang Mulia Datuk. Ya, ini kebanggaan pada Balai Undang, kebanggaan pada penyenang pusaka, penyenang pada perkembangan pada masyarakat dan juga sebagai satu rujukan atau satu contoh daripada sahabat-sahabat kita dapat yang lain ya. Dan bagi pihak pustakaan, pihak saya mewakili juga saya punya pegawai tangan ucap banyak terima kasih lah kerana beri peluang kepada NSDID yang sentiasa memberi bantuan kita teknikal dan bidang-bidang terjun pun dia boleh datang untuk tak bayar tu ya. Tapi beri makanlah kita. Dan terima kasih juga pada pengirim Datuk daripada Balai Undang Johor. Saya nampak ada Datuk Jenang dan ada lembaga lain saya tak ingat tu ada Ibu Soko dan ada bapa juga yang jadi dan ada Datuk Ridwan juga pegawai besar tabung haji ni. Dia penjelang besara dekat sini dan di kalangan sedikit tambah dia sodap dia minta tambah lagi masuk ke praktikal ke video pasal agak dia dah kono pula ketagih pula kan dengan orang hantar ni jadi itulah adat patih tak pernah mampu tak cinta tahu dia pandai tahu dia tengok pandai dia buat timbul cinta ni. Dan saya sudah terima kasih. Saya sudah Assalamualaikum dan salam sejahtera.